tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu, segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Shalom dan sekali lagi selamat pagi kepada jemaat yang dikasihi Tuhan sekalian dimanapun kita berada pada pagi ini. Baiklah saudara-saudari sekalian, tajuk perkongsian pada pagi ini yaitu kepuasan, ya, kepuasan. Jadi persoalannya saudara-saudari sekalian, bagaimana saya menemukan kepuasan tanpa mengira apapun keadaan, ya? Bagaimana saya menemukan kepuasan tanpa mengira apapun keadaan ataupun situasi dalam hidup saya? Mari kita melihat kepada firman Tuhan yang berkaitan dengan kepuasan. Aku bersukacita kerana mengalami kelemahan, hinaan, kesukaran, penganiayaan dan kesusahan kerana Kristus. Aku bersukacita kerana ketika aku lemah, pada masa itulah aku mendapat kekuatan daripada Kristus. 2 Korintus bab 12 ayat 10. Aku berkata seperti itu bukan kerana aku kekurangan. Aku sudah belajar berpuas hati, walaupun aku hanya memiliki sedikit. Aku sudah mengalami hidup serba kekurangan dan juga lebih daripada kecukupan. Aku mengetahui rahsianya untuk menghadapi berbagai-bagai keadaan. Aku berpuas hati, baik ketika kenyang ataupun lapar, baik ketika hidup mewah ataupun kekurangan.
dengan kuasa yang diberikan oleh Kristus, aku berdaya menghadapi segala macam keadaan. Filipi bab 4 ayat 11 hingga ayat ke-13. Dengan kuasanya sendiri Allah sudah mengurniai kita segala sesuatu yang diperlukan untuk hidup saleh. Dia melakukan hal ini melalui apa yang kita ketahui tentang Allah yang telah memanggil kita untuk menikmati kemuliaan dan kebaikannya sendiri. 2 Petrus bab 1 ayat 3. Saudara-saudari sekalian, apabila kepuasan kita dipengaruhi oleh keadaan kehidupan kita, kita akan menjadi tidak bersukacita. Apabila sesuatu tidak terjadi menurut apa yang kita harapkan, apabila kita bergantung pada Yesus yang memenuhi kepuasan kita, kita akan selamat kerana Yesus tidak pernah gagal untuk anda. Lihatlah teladan hidup Paulus, ya, lihatlah teladan hidup Paulus. Dia mengalami pencobaan dalam hidupnya dan dalam pelayanannya kerana Kristus. Namun dia tidak mencoba melawan semua itu kerana ia akan menjadi beban berat kepadanya. Jadi dia bersukacita dalam Tuhan. Tuhan sahaja harapannya dan kepada Tuhanlah dia meminta kekuatan dalam menghadapi situasi kehidupan yang dia alami pada masa itu. Dalam kesesakan atau dalam apapun juga yang Paulus hadapi, dia berdoa, ya. Dia berdoa berkali-kali agar Tuhan membebaskannya daripada situasi itu. Sepertinya Tuhan tidak menjawab. Namun demikian, Tuhan memenuhi keperluan Paulus. Tuhan memberikan kebaikan dan anugerahnya yang diperlukan oleh Paulus. Saudara-saudari sekalian, dalam konteks kehidupan Paulus, kita melihat bagaimana Tuhan menyediakan keperluan yang Paulus perlukan untuk hidup dan melayani. Paulus kelihatan miskin secara material, namun dia memiliki Tuhan yang agung, yang mencukupkan dan yang menyediakan segala yang dia perlukan. Dia memiliki apa yang sepatutnya dia miliki. Sama dengan kita hari ini. Jika sesuatu itu adalah kepunyaan kita, sama ada keperluan untuk kita hidup atau keperluan untuk melayani Tuhan, pasti Tuhan menyediakan dan memberikan kepuasan dalam hidup anda agar kita tetap selalu bersyukur dan bersukacita di dalam Dia yang memberikan kita kekuatan dalam menghadapi segala macam keadaan. Masa kini, ketika kita mempercayai Tuhan Yesus, Dia memberi kita segala sesuatu yang kita perlukan untuk hidup. Firman Tuhan, ya, firman Tuhan memberi makanan rohani kepada kita sehingga kita dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan dalam anugerahnya. Kita harus puas dengan makanan sejati ini agar hidup kita dapat memancarkan kepuasan sejati dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan kerisauan dan tekanan. Mengapa orang tidak berpuas hati dengan kehidupan mereka? Apa yang mereka buat? Apa yang membuat mereka tidak berpuas hati? Pengkhotbah bab 5 ayat 10. Jika kamu mencintai wang, kamu tidak akan puas hati. Jika kamu ingin menjadi kaya, kamu tidak akan mendapat segala yang kamu ingini. Semuanya sia-sia sahaja. 1 Timotius bab 6 ayat 17. Nasihatilah orang yang kaya dengan harta dunia, supaya jangan sombong dan jangan bergantung kepada barang-barang yang tidak tetap seperti kekayaan. Berharaplah kepada Allah yang mengurniai kita segala sesuatu dengan berlimpah-limpah untuk dinikmati. Adakah anda berpuas hati dengan kecukupan keperluan hidup anda? Adakah anda berpuas hati dengan kecukupan keperluan hidup anda? Jika anda merasa anda mempunyai lebih banyak sedikit duit agar anda berasa puas, anda ditipu. Tiada jumlah kekayaan atau harta dapat memberikan kepuasan. Kepuasan sebenar datang daripada pengalaman atau melalui kesedaran bahawa anda dikasihi oleh Tuhan, bahawa kita dikasihi oleh Tuhan, dan melalui pelayanan kita terhadap orang lain. Tuhan ingin kita menikmati karunia-Nya seperti ayat 17 tadi berkata, dan menggunakannya bagi kesejahteraan orang lain.
Berhati-hatilah, berwaspadalah agar hati anda tidak mengejar kekayaan. Ibrani bab 13 ayat 5 berkata, janganlah hidup kamu dikuasai oleh cinta akan wang. Hendaklah kamu puas hati dengan apa yang kamu miliki. Allah sudah berfirman, aku tidak akan membiarkan kamu, aku tidak akan meninggalkan kamu. Ibrani bab 13 ayat 5. Saudara-saudari, kepuasan tidak dipengaruhi oleh kekayaan, malah tidak membendung kemiskinan. Kekayaan adalah neutral, sama ada ianya baik atau jahat. Kepuasan tidak berkaitan dengan berapa banyak yang kita miliki, tetapi berapa banyak Tuhan yang kita miliki. Kunci kepuasan adalah bersyukur kepada Tuhan atas apa yang kita miliki dan menggunakan masa dan apa yang kita ada, ya, apa yang kita ada itu untuk menyenangkan, untuk memuliakan Tuhan. Sebagai contoh, apabila kita sudah membeli sebuah kereta yang baru, kita melihat orang lain upgrade ataupun modify kereta kita atau menambah baik aksesori kereta kita, maka kita pun mahu buat. Selepas kita buat, kita berasa puas hati kerana kita mendapat apa yang kita mahu. Kemudian kepuasan itu beransur hilang. Kepuasan itu beransur hilang apabila kita merasa mahu lebih lagi. Kita berusaha memuaskan keinginan diri sendiri hingga akhirnya kita berhabisan duit untuk memiliki sesuatu yang bersifat material atau sementara sahaja. Tidaklah salah untuk kita mencantikkan apa yang kita miliki, apa yang kita perolehi. Itu pun berkat daripada Tuhan. Tetapi jika kita berasa tidak puas hati dengan apa yang kita sudah miliki dan kita mahu lebih lagi, hal ini bukanlah erti kepuasan sebenar. Ada orang yang tidak puas hati dengan gaji dan wang yang mereka miliki, hingga ada orang yang bermain judi online. Saya memberitahu kepada anda, banyak kes di luar masyarakat. Bukan hanya orang luar, malah orang Kristian juga melakukan ini. Apakah maksud semua ini? Saya pernah mendengar ada suami yang berjudi secara online ataupun talian, sehingga tiada duit untuk berikan kepada suami untuk membeli makanan di rumah. Sewa rumah tertunggak berbulan-bulan. Anak-anak tidak dihantar ke sekolah dan banyak lagi masalah dalam rumah tangga. Hidup suami isteri terjejas kerana akibat berjudi, akibat tidak puas hati dengan berapa jumlah yang mereka miliki. Saudara-saudari sekalian, ada juga yang bercerai, ada juga yang bergaduh dan sebagainya. Dan hal ini terjadi pada hari ini. Saudara-saudari sekalian, ada yang berhutang ke sana sini, minta daripada keluarga, kawan-kawan. Saya juga pernah ada kawan saya datang meminta hutang daripada saya, tetapi saya berfikir dengan bijak dan hati saya tahu bahawa sebenarnya ini pasti berjudi, ya, ini pasti kerana perjudian. Ya. Saudara-saudari sekalian, kita harus berhati-hati. Cinta akan wang akan menciptakan jalan menuju kesengsaraan hidup. Bukan mendapat anda semakin kaya. Anda tidak akan pernah puas hati selepas anda menang 50, 100, 200, 500. Anda akan mahu main lagi agar anda dapat menang beribu-ribu. Semua orang main. Jika kita melihat kajian, ada 80% rakyat Malaysia bermain judi secara online tanpa mengira bangsa dan agama. Adakah anda salah seorang daripada mereka? Kenapa kita tidak boleh berusaha mencari sendiri wang melalui pekerjaan kita yang sekarang ini? Kenapa kita mahu mengambil jalan pintas, mahu cepat-cepat kaya, sehingga akhirnya hidup kita sendiri menjadi sulit ataupun sukar pada akhirnya. Hidup diri dan hidup orang lain menjadi terjejas, seperti mana yang saya katakan tadi. 1 Timotius bab 6 ayat 7. Adakah kita membawa sesuatu ke dunia ini? Tidak. Dapatkah kita membawa sesuatu ke luar dunia ini?
saudara-saudari sekalian, seperti mana yang kita nyanyikan sebentar tadi, kita tidak membawa apapun ke dunia ini. Saudara-saudari sekalian, ketahuilah bahawa rumah sebenar kita adalah syurga bersama Allah. Apabila kita berfikir sedemikian, ini akan menolong kita menemukan kepuasan kerana masa depan kita selamat. Buatlah pelaburan pribadi yang bijak dengan masa anda, dengan apa yang anda miliki. Memberi dengan setia dan bersukacita. Melaburlah dengan karakter kelakuan kita dan melabur untuk hubungan kita di bumi ini, hubungan kita dengan Allah dan sesama, agar kita membawa kekayaan sejati ini ke syurga kelak. Fokuslah kepada perkara yang penting. Menjadilah matang dalam fikiran dan perbuatan agar mentaliti rohani kita tertumpu pada hal-hal syurgawi. Tuhan berjanji, dengan kuasanya sendiri, Allah sudah mengurniai kita segala sesuatu yang diberikan, yang diperlukan untuk hidup saleh. Dia melakukan hal ini melalui apa yang kita ketahui tentang Allah yang telah memanggil kita untuk menikmati kemuliaan dan kebaikannya sendiri. Semoga Allah mengurniai anda berkat, kita berkat, dan kesejahteraan yang berlimpah-limpah kerana kita mengenal Allah dan kita mengenal Yesus Tuhan kita. Amin. Marilah kita berdiam diri dan saya akan memimpin kita dalam doa meresponi firman Tuhan pada pagi ini. Ya Tuhan, kami tidak membawa apapun saat kami datang ke dunia. Kami tinggal semua pada akhirnya saat kami kembali ke rumah Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, agar kami sentiasa menemui kepuasan sejati yang kami hanya temui di dalam Tuhan Yesus. Memang kehidupan kami ada susah, senang jatuh bangun, dan kami sangat memerlukan sesuatu yang memuaskan hidup kami, sesuatu yang membuatkan kami senang dan bersukacita dan puas. Tetapi pada akhirnya semua itu hanyalah memberi kepuasan sementara sahaja. Bapa kami di dalam kerajaan syurga, ajarlah kami supaya kami meneladani hidup Paulus, meskipun hidupnya mengalami pencobaan, penderitaan dan sebagainya dalam pelayanan bahkan dalam hidupnya. Biarlah kami sentiasa bersukacita dalam Tuhan, kerana Tuhan sajalah harapan kami, dan kepada Tuhanlah kami meminta pertolongan, kekuatan dan berkat-berkat yang berkelimpahan dalam menghadapi apapun situasi dalam hidup kami, khususnya pada masa-masa kesesakan ataupun pada masa kesusahan pada tahun ini. Bapa kami di syurga, kami berdoa agar apapun situasi dalam hidup kami, Tuhan memenuhi keperluan kami dalam hidup dan memenuhi keperluan kami dalam pelayanan kami. Dan berikanlah, curahkanlah kebaikan-Mu ya Tuhan dan anugerah-Mu dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam gereja kami, dalam gereja-Mu dan dalam masyarakat di luar sana. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi ini yang memberikan kami kepuasan dan kelegaan. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin.